Bab tasydid fi tarkil jamaah. Ini bab ancaman kerana meninggalkan jamaah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Darda, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada tiga orang pun di mana-mana kampung ataupun di mana-mana kawasan pedalaman atau kawasan ulu, la tuqamu fihimus salah, yang mana tidak didirikan sembahyang di antara mereka, melainkan syaitan menguasai mereka. Oleh itu hendaklah kamu berjamaah, kerana serigala hanya memakan kambing yang berada jauh, yakni daripada kumpulannya. Qala Zaidah, As-Sa'ib berkata, maksud baginda dengan al-jamaah, fa'alaika bil jamaah, hendaklah engkau berjamaah, maksudnya ialah bersembahyang dengan berjamaah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan lagi dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu, aku bercadang, mahu menyuruh supaya didirikan sembahyang, supaya diiqamatkan untuk sembahyang. Kemudian aku menyuruh seseorang, lalu dia menjadi imam kepada orang ramai. Kemudian aku pergi, aku membawa beberapa orang bersamaku, yang mana ada pada mereka itu beberapa berkas kayu api, kepada segolongan orang yang tidak ikut bersembahyang, yakni berjemaah. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api sekali dengan mereka, bersama-sama mereka. Ini fa uharriqa alaihim buyutahum binnar, aku bakar rumah mereka bersama-sama dengan mereka. Diriwayatkan dari Yazid bin Al-Asam, beliau berkata, saya telah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku bercadang, aku mahu benar menyuruh beberapa orang anak muda mengumpulkan beberapa berkas kayu api untukku. Kemudian aku pergi kepada golongan yang bersembahyang di rumah mereka dengan tidak ada sebarang ilat sebab, lalu aku bakar, yakni mereka, aku bakar rumah mereka, yakni bersama-sama dengan mereka. Wa harriqaha alaihim. Qultu, saya berkata, kata perawi Yazid juga namanya, saya berkata kepada Yazid bin Al-Asam, wahai Aba Auf, Jumatkah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu atau selainnya? Beliau berkata, yakni Yazid bin Asam, biar tulilah kedua telingaku kalau aku tidak mendengar Abu Hurairah menyebutkannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda tidak ada menyebutkan Jumaat ataupun selainnya. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, jagalah dengan baik sembahyang yang lima ini, haitsu yunada bihin, di tempat yang dilaungkan azan kerananya. Fa innahunna min sunanil huda, kerana sembahyang-sembahyang itu di antara sunan, yakni sunanil huda, yakni jalan yang membawa kepada petunjuk. Walaqad ra'aituna, dan aku masih lagi nampak kami, yakni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesiapa pun yang tidak ikut serta berjamaah, melainkan munafik yang terang nifaknya. Walaqad ra'aituna, dan masih lagi aku nampak kami, mana di kalangan sahabat, wa anna ar-rajul,
seseorang itu benar-benar dia dipapah. La yuhada bainar rajulan, ya la yuhada bainar rajulain, benar-benar ia dipapah di antara ataupun oleh dua orang, sehingga dia berdiri dalam saf. Wa ma minkum min ahadin, tidak ada sesiapa pun daripada kamu, wa illa walahu masjidun fi baiti, melainkan ada baginya masjid di rumahnya, yakni boleh dia mengerjakan sembahyang di rumahnya. Walau sallaitum fi buyutikum, yakni sembahyang sunat tadi. Walau sallaitum fi buyutikum, kalau kamu bersembahyang di rumah-rumah kamu dan kamu meninggalkan masjid, itu berarti kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu. Dan kalau kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, nescaya kufur, nescaya jadi kafir kamu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendengar munadiya, yakni muadzin, falam yamna'hum min ittiba'ihi udhrun, lalu tidak ada apa-apa yang menghalangnya untuk mengikutinya, yakni tidak ada apa-apa keuzuran yang menegahnya daripada mengikutnya, yakni mengikut panggilan dia untuk pergi berjemaah. Qalu, para sahabat bertanya, apakah keuzuran itu? Nabi SAW menjawab, ketakutan ataupun sakit. Lam tuqbal, ini jawab kepada sesiapa yang mendengar seruan tadi. Lam tuqbal minhu, jawab kepada itu. Jadi hak tadi itu macam jumlah mu'taridah. Nescaya tidak diterima sembahyang yang telah dikerjakannya itu. Nescaya tidak diterima daripadanya sembahyang yang telah dikerjakannya. Diriwayatkan dari Ummi Maktum bahwa beliau pernah bertanya Nabi SAW, katanya, wahai Rasulullah, saya ni seorang yang buta, jauh rumah, yakni daripada masjid, wali qaid, dan saya ada juga orang yang boleh memimpin saya. La yulawimuni, tetapi pemimpin yang tidak tetaplah, yang tidak tetaplah. Apa ni? Yang dapat memimpin itu, yang dapat menuntun saya tu tidak tetap ataupun tidak sesuai lah dengan saya. Fahal li rukhsah, adakah kelonggaran untuk saya bersembahyang di rumah? Nabi SAW bertanya, adakah kamu mendengar azan? Abdullah menjawab, ya. Nabi SAW bersabda, aku tidak mendapat apa-apa kelonggaran, yakni kemudahan untukmu, yakni untuk bersembahyang di rumah, melainkan kena pergi ke masjid jugalah. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Laylah dari Ibni Ummi Maktum lagi, beliau berkata, wahai Rasulullah, Madinah ni kathiratul hawam, banyak binatang-binatang bisa, wasiba' dan binatang-binatang buas. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW bertanya dia, engkau dengarkah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Kalau engkau dengar, mestilah engkau datang. Kalau engkau dengar, datanglah. Mestilah engkau datang kalau engkau dengar. Abu Daud berkata demikianlah. Al-Qasim Al-Jarmi telah meriwayatkan dari Sufyan. Ini bab kelebihan sembahyang jemaah. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, beliau berkata Rasulullah SAW pernah menjadi imam kepada kami pada suatu hari dalam sembahyang subuh. Baginda bertanya, yakni selepas itulah, asyahidun fulan, si fulan datang? Mereka menjawab tidak. Baginda bertanya lagi, asyahidun fulan, si fulan datang? Mereka menjawab tidak. Nabi SAW bersabda,
sesungguhnya dua sembahyang ini athqalus salawati 'alal munafiqin, adalah sembahyang yang paling berat kepada orang-orang munafik. Kalaulah kamu mengetahui kelebihan yang ada pada dua sembahyang ini, la ataitumuhuma walau habwan 'ala rukab, nescaya kamu akan datang untuk mengerjakannya walaupun dengan merangkak. Wa anna as-saffal awwal, dan saf yang pertama seperti saf malaikat. Dan kalaulah kamu tahu apa kelebihannya, nescaya kamu berlomba-lomba kepadanya. Dan sesungguhnya sembahyang seseorang itu bersama seseorang yang lain lebih afdal, lebih baik daripada sembahyangnya seorang diri. Dan sembahyangnya bersama dengan dua orang lebih baik, yang lebih afdal daripada sembahyangnya dengan satu orang. Yang lebih banyak itu lebih disukai Allah Azza wa Jalla. Yang ini jemaah yang lebih banyak lebih disukai Allah Azza wa Jalla. Seterusnya riwayat daripada Uthman bin Affan, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersembahyang Isya dengan berjemaah, kana ka qiyam nisfi lailah, sama seperti qiyam, dia beribadat pada waktu malam selama separuh, setengah malam. Wa man shallal isya wal fajr, dan sesiapa yang bersembahyang Isya dan fajar dengan berjemaah, dia seperti melakukan ibadat sepanjang malam ataupun sepenuh malam. Habis. Jadi ini baru ni tentang apa? Tentang iqamat apa tu kan, tentang iqamat yang ni ajak pergi semaya lah. Ni pula ancaman kerana meninggalkan jemaah, ancaman kerana meninggalkan jemaah. Jadi kalau kita tengok asal ni dua bab baca kan, dua bab. Dua bab ni Imam Abu Daud mari sengaja lah. Satunya menunjukkan ataupun menjadi dalil kepada orang yang mengatakan sembahyang jemaah tu alah keberat lah, fardu ain ke, wajib ke, ataupun fardu kifayah ke, sekurang-kurangnya fardu kifayah ke. Ini bab yang pertama tu dalil bagi mereka lah yang kita baca saat ni. Bab yang kedua yang kita baca saat ni, tujuan Imam Abu Daud buat mari, dia nak cerita dalil kepada orang yang mengatakan kedudukan sembahyang jemaah tu tidaklah seberat tadi, tidaklah sampai kepada fardu ain ataupun syarat mengikut setengah-setengahnya syarat bagi sah sembahyang, tidaklah sampai ke situ. Fardu kifayah pun tidak, tapi kurang lagi daripada itu, iaitu sebagai sunat muakkadah ke ataupun mustahab. Mustahab bagus, elok, molek lah, sekadar tu. Itu sebab dia buat mari dua bab ni. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang disebutkan di sini, meninggalkan jemaah. Ancaman kerana meninggalkan jemaah. Meninggalkan jemaah ni di masjid ke atau di mana-mana? Adakah ini khusus ancaman ni yang berat ni kerana tak sembahyang di masjid, atau tak sembahyang di jemaah di mana-mana? Kalau tidak di masjid pun tak apa juga, asalkan sembahyang jemaah. Lagu mana? Ada dua pendapat ulama di situ. Kebanyakan ulama mengatakan ancaman ini iaitu untuk orang yang tidak pergi sembahyang masjid, bukan tempat sembahyang biasa gitu, jemaah gitu. Tidak, hal itu tidak. Pasal apa ni berkait dengan masjid, kata dia. Sebabnya Nabi SAW dia
semaya di masjid sama, semaya di masjid sama. Jadi hak-hak semaya lain-lain walaupun semaya jemaah pun tak kira. Tak kira. Mana kena ada di masjid tu semaya jemaah. Dan hak kata kelebihan jemaah yang diancam tak pergi tu mana? Di masjid. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata tidak khusus dengan masjid, asalkan semaya jemaah. Asalkan semaya jemaah. Asalkan semaya jemaah. Lepas tu semaya jemaah ni di mana? Di rumah ke pula? Ataupun selain daripada masjid, di musalla ke, kita kata balasah ke. Hak mana pula? Pecah kepada dua pula situ. Pecah kepada dua pula. Satu kata kena tempat khusus lah walaupun tidak masjid. Itu maksudnya tak pergi jemaah tu tempat khusus tadi tu. Seperti yang kita panggil balasah ataupun surat ataupun musalla. Hak tu maksudnya. Bukan maksudnya semaya jemaah di rumah. Bukan maksudnya semaya jemaah di rumah. Kalau semaya jemaah di rumah pun tak terlepas lagi daripada ancaman ini. Maknanya itu pendapat yang pertama. Bahagian yang kedua tu bagi kepada dua. Pendapat yang ketiga pecah dua saat ni, bahagian dua ni pecah dua saat ni. Dia kata semaya di rumah pun tak apa dah, asalkan semaya jemaah. Maksudkan semaya jemaah. Mana di rumah pun lepas dah daripada ancaman ini. Itu beberapa pendapat lah. Kita tengok dari segi sanad dia dulu sebelum pada pergi kepada isi dia tu, matan dia tu. Iaitu tak ada apa-apa perawi-perawi dia ni, tak ada jadi masalah, okey belaka lah. Cuma Abu Darda di sini, Abu Darda iaitu sahabat Nabi SAW. Kalau dalam kitab ni syarah dia ada sebut sikit lah apa ni tentang dia tu. Abu Darda lebih dikenali, nama dia yang lebih terkenal nama dia iaitu Uwaimir. Uwaimir. Soalnya nama dia kurang sikit terkenal, Amir. Amir. Uwaimir itu lebih terkenal. Ayah dia namanya Amir. Kalau dia tu nama Amir juga serupa dengan nama ayah dia lah. Ada yang mengatakan Malik ataupun Tha'labah atau Abdullah atau Zaid. Ini ada beberapa pendapat. Dia ni daripada kalangan Ansar, daripada puak Khazraji, memeluk agama Islam pada hari Badar, dan dia ikut serta dalam peperangan Badar, dan hebatlah dia dalam peperangan itu. Di dalam peperangan Uhud, Nabi SAW ada kata kepada dia, ni'mal faris Uwaimir. Ini berdasarkan hadis itu jelas nama dia tu Uwaimir, tapi lebih terkenal dengan kunyah dia iaitu Abu Darda. Sebaik-baik penunggang kuda ialah Uwaimir. Uwaimir adalah sebaik-baik penunggang kuda. Dalam peperangan Uhud, Nabi SAW ada kata begitu. Waqala, dan Nabi SAW ada kata berkenaan dengan dia ni, huwa hakim ummati. Ia adalah pujangga ataupun filosof di kalangan umat aku. Mana hakim ni maknanya seorang yang pujangga lah kita kata. Orang yang perhatian dia, pengamatan dia tu jauh. Muawiyah telah melantiknya untuk menjadi hakim di Dimashq di zaman pemerintahan Umar. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, dia ni jadi hakim di Dimashq. Lepas tu banyaklah manaqib dia, kelebihan-kelebihan dia yang disebut dalam hadis, kelebihan dia, fadilat dia banyak sangat. Matinya di zaman Khilafah Uthman, 2 tahun terakhir zaman Sayyidina Uthman. Ada pendapat yang lain kata masa lain pula, tak apalah hak tu khilaf. Walau bagaimanapun hak tadi lebih kuat. Abu Darda. Dia ada 2 orang bini.
Seorang tu nama apa ni? Ummu Darda. Kalau kita jumpa dalam kitab hadis ni, Ummu Darda, dia ada dua. Bini dia lah kedua. Ummu Darda sahabiyah. Seorang tu dari kalangan sahabat. Seorang lagi Ummu Darda tabi'iyah. Hak ni tidak sahabat, tabi'i. Walau bagaimanapun hak tabi'i ni alim, terkenal alim, menjadi tempat rujukan orang. Hak tabi'i. Kalau dalam kitab-kitab hadis biasanya hak bini dia hak tabi'iyah tu, hak tabi'i tu, hak tu alim. Mengikut ceritanya sajalah kita cerita ni biar kenal sikit sebanyak sahabat tu, tidak sama pun. Kat sini hak ni tak ada lah sini. Tak ada. Mengikut ceritanya ketika dia nak menikah dengan hak isteri dia hak yang kedua tu, Ummu Darda yang tabi'iyah tu, dia buat syarat. Dia buat syarat. Apa syaratnya? Syaratnya saya nak menikah dengan awak dunia akhirat. Dunia akhirat, bukan dunia saja, dunia akhirat. Jadi hak perempuan tu kata isteri dia tu lah, pakai isteri dia pada masa tu lagu mana? Jadi dunia akhirat. Lagu mana dunia akhirat? Tidakkah mana seseorang tu apabila seseorang tu mati, habis hidup kan dia boleh menikah kan? Nak jadi dunia akhirat lagu mana? Dia kata maksud dunia akhirat tu maknanya mu tak nikah dah lepas pada aku. Mu tak menikah dah lepas pada aku. Manakala katakanlah kalau aku mati dulu cepat ke apa, mu lama lagi hidup pun mu tidak nikah. Bila tidak nikah, sesok bangkit sesok jadi bini dia lah, itu makna dunia akhirat. Kalau lah bini dia tu nikah dengan orang lain, dia akan bangkit sekali dengan suami dia kemudian. Daripada sinilah salah satu ulama, pendapat ulama yang mengatakan seseorang itu dia dengan bini dia tu, kalau selagi bini dia tu tak nikah dengan orang lain, katakanlah dia mati, pada dia mati tu bini dia tak nikah dengan orang lain, baru jumpa dengan dia esok sekali dengan dia. Kalau bini dia tu nikah dengan orang lain, dia pergi dengan tu. Itu salah satunya sandaran mereka ialah cerita Abu Darda tu lah, salah satu cerita Abu Darda. Tapi adakah maknanya hubungan seseorang ni dengan suami isteri ni mutlak begitu? Kalau suami dia ni ahli syurga, bini ni ahli syurga juga. Lepas tu kalau suami dia ni gini, bini dia pun sekali dengan dia, mutlak? Daripada hadis-hadis yang kita tengok, tidak mutlak begitu. Jadi makna tak boleh sedar hati juga, tidak mutlak begitu. Tidak mutlak tu maksudnya kalaulah seseorang terutamanya kalau macam Firaun dengan Asiyah tu, waktu tu jelas dah lah waktu tu. Waktu tu duduk dalam neraka, waktu tu duduk dalam syurga, tu dah pisah tu. Kalau tidak gitu, hak ni ahli maksiat. Hak ni ahli maksiat. Maksiat saja. Tak kira lah suami kau, isteri kau, mana-mana pihak. Hak ni pula taat. Kalau kita nak kira dari segi logik pun, dalam hadis-hadis pun sebut gitu. Dari segi logik pun dah, kalau katakanlah hak baik tu, hak taat tu isteri, masuk dalam syurga dululah. Hak ni masuk dalam neraka dulu, dah kena seksa. Dia duduk seorang kau dalam syurga. Kau dia kena tunggu hak tu. Kau lagu mana? Dah kalau lama, kalau hak bunuh diri tu pakai ada hadis menyebutkan kekal dalam neraka. Kalau kita pakai kekal dalam neraka tu mengikut jumhur ulama kita ahli sunnah, makna lama benar lah duduk seorang lagu tu. Lepas tu daripada hadis-hadis dalam Quran ke apa, dia sebut di antara kesukaan dalam syurga ni ada suami isteri, ada pasangan tu juga. Seperti dalam dunia ni lah bagus penuh. Seperti dalam dunia sana pun gitu juga. Kalau lagu tu isteri ni lama lah duduk seorang, ataupun sebaliknya si suami ni kalau terikat dengan itu, makna tidak mutlak, tidak mutlak. Ataupun kalau si isteri ni lebih sangat, takkanlah si suami ni hak kurang ni kalau masuk dalam syurga dia sekali dengan isteri dia. Mungkinlah kalau adalah dia tu tolong-menolong, kerjasama, nasabah juga kita kata. Tapi kalau hak jauh lah kedudukannya, macam mana? Adakah dia sekali? Adakah dia sekali? Jawabnya tidak jelas tu, tidak jelas tu. Cumanya kalau sama-sama ahli syurga, kira-kiranya masing-masing dapat lah. Kalau ini atas kesukaan dia lah, atas kerelaan dia, Allah SWT Maha tahu.
rela dia hak mana. Begitu juga kalau katakanlah suami dia hak dulu juru, suami dia meninggal, dia menikah dengan orang lain, hak ni tak juru ataupun hak dulu tak juru, hak ni ikutlah mana-mana. Baiklah, kita kata bila dia mati mesti ke dia dijumpa dengan hak dia, tak jumpa dengan hak dulu? Adakah dalam hadis yang terang, sebutkan seseorang tu dia tak jumpa dah dengan suami dia hak dulu, kalau dia isteri dia nikah pula dengan orang lain dengan terang? Tak ada juga. Jadi maknanya Allah SWT Maha tahu, boleh jadi si isteri tu dia insaf ke, dia nyesal ke pula, dia tak puas hati ke dengan suami kemudian ni, dia teringat kepada suami dia hak dulu, apalagi hak dia ni katakanlah masuk neraka lama, hak dulu tu masuk syurga, hak dulu tu tak nikah mati gitu, lagu mana? Tak ada hubungan langsung dah kau. Apakah semata-mata kerana perkahwinan dalam dunia tu semata-mata menyebabkan dia tak boleh jumpa sama dah? Tidak ada terang. Walau bagaimanapun, sebab tu kita kata tadi, ini pendapat Abu Darda, dia faham gitu. Dia faham maknanya kalau isteri dia tu tak nikah, kira-kiranya sekali dengan dia, ya kalau sama-sama sesuai, sama-sama suka, sama-sama puas hati, gitulah. Kalau dalam dunia ni tak puas hati dah, dalam dunia ni pun tak puas hati dah, nampak dah teruk, lepas tu di akhirat besok pula tidak sekali, sekian lama, hak tu Allah SWT sajalah yang Maha tahu. Kira-kira hak mutlak tu tak ada, mesti lagu ni. Walau bagaimanapun, kalau berkenaan dengan anak cucu tu ada juga sebut walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dah sebut orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak cucu mereka ya dengan iman, kami akan letakkan mereka sekali bersama-sama dalam syurga. Itu ada, tapi dia syarat iman juga. Itu menunjukkan hak tu besar, tu penting tu. Mana kalau tidak semata-mata anak, tak jumpa juga, tidak sekali juga. Semata-mata anak, semata-mata ayah, tidak juga. Hak kita nak cerita di sini, Abu Darda dia faham gitu. Hak dia faham tu tidak salah. Mana orang lain pun faham lagu tu juga, iaitu kalau sama-sama sesuai, iyalah, memanglah hak sekali. Abu Darda kata, saya telah dengar Rasulullah SAW bersabda, tak ada tiga orang pun yang berada di kampung ataupun di pedalaman mana-mana, kalau 3 orang yang ada, lepas tu tidak didirikan di antara mereka semaya, yakni semaya jemaah, tidak didirikan semaya jemaah, melainkan mereka dikuasai oleh syaitan. Ini semua menunjukkan beratlah. Fa'alaika bil jamaah. Oleh itu kamu kena jemaah. Kamu kena semaya jemaah. Sebab dalam riwayat ni Sa'ib kata maksud dianya jemaah tu maknanya semaya jemaah. Fa'alaika bil jamaah. Kerana serigala hanya makan kambing yang duduk jauh daripada kumpulan dia, mana dikuasai oleh syaitan. Ini hadis ini menunjukkan kalau 3 orang mana sudah dikira jemaah dah. Dalam riwayat yang lain 2 orang dia sebut. 2 orang tu boleh jemaah dah. Dikira jemaah dah. Hak ni hak maksudnya dikuasai oleh syaitan. Kalau 3 ni lebih berat lagi kalau tidak jemaah. Ini menunjukkan jemaah tu ditekankan sangatlah, ditekankan sangat. Mana kalau ada 3 orang pun kena buat dah. Kalau tidak buat, ini ancaman. Mereka dikuasai oleh syaitan. Lepas tu Allah SWT suruh kita ni tak turut syaitan, suruh kita ni tidak dikuasai oleh syaitan, suruh kita berlindung daripada syaitan. Tapi kalau dengan perbuatan kita tu kita mendedahkan diri kita kepada syaitan, maknanya tak ada makna lah juga, mana berat. Itu perkara yang kedua.
Kalau yang ketiga, Nabi SAW suruh alaika, itu perintah, asalnya menunjukkan wajib. Yang ketiga. Yang keempatnya, serigala hanya makan hak jauh daripada kumpulan dia. Kami hak jauh daripada kumpulan. Sebab kami hak jauh daripada kumpulan dia ni, jauh juga daripada gembala dia. Penggembala dia tu duduk jauh. Jadi syaitan ni pun dia ambil hak terpencil lagu tu lah. Mana lebih mudah untuk dikuasai oleh syaitan. Jadi 4 perkara disebut sini sebab kenapa ditekankan jemaah tu. Jadi ini salah satu dalil lah bagi orang yang mengatakan wajib sembahyang jemaah tu. Ni dalil. Tapi di sini tak ada sebut apa masjid ke apa tu. Daripada situlah ulama-ulama tadi kan kita sebut ada yang mengatakan suruh tekan sembahyang jemaah ni ancaman kerana tidak sembahyang jemaah ni. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan di masjid, ada yang mengatakan tidak di masjid. Hak kata tidak di masjid tu pun ancaman juga kalau tidak buat jemaah. Inilah dalil dia aja. Sebab apa Nabi SAW kata di kampung. Kampung munasabah lah. Tapi kalau dalam perjalanan di kawasan darat, ulu, kawasan tempat tak ada orang mana lah kita kata. Tak ada masjid lah situ. Bila tak ada masjid, dia suruh 3 orang pun sembahyang jemaah juga. Ini menunjukkan tak ada masjid pun disuruh juga. Dan ancaman ini kena juga kepada orang yang tidak sembahyang jemaah walaupun tidak di masjid. Mana kena sembahyang jemaah lah. Itu yang penting. Tidak berkait dengan masjid. Masjid tu kalau ada masjid lebih-lebih lagi lah maknanya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, riwayat daripada Abi Hurairah, Nabi SAW kata, aku benar-benar bercadang, berasa nak sungguh lah, sungguh lah berasa nak suruh orang iqamatkan untuk sembahyang ni. Lepas tu ada siapa-siapa jadi tu imam. Lepas tu aku pergi dengan beberapa orang, bawa dengan beberapa berkah kayu api, pergi kepada satu kumpulan orang yang tidak mari sembahyang. Hak sini tidak mari sembahyang sini, maksudnya sembahyang di mana? Masjid. Sebab apa? Nabi SAW sembahyang di masjid. Sembahyang di masjid. Bagi orang yang mengatakan kena sembahyang masjid, jemaah tu di masjid, hak inilah ancaman itu mana terkena kepada orang yang tidak pergi sembahyang masjid. Boleh jadi dia duduk rumah dia sembahyang jemaah juga. Tak kira hak tu. Tak kira. Ini mengikut ulama yang pegang dengan zahir hadis inilah. Dia kata ancaman ini kira-kira hak lain tak pergi sembahyang dah kau. Boleh jadi dia sembahyang jemaah di rumah dia. Boleh jadi, mana ketahu kita kata. Lagu tu pun tak benar juga, tak boleh juga. Ini menunjukkan hak kata ancaman tadi, tinggalkan jemaah di masjid. Sebab apa Nabi SAW duduk sembahyang masjid ni? Orang-orang lain, apakah semua ni kafir belaka, tidak sembahyang belaka? Ya dia kata apa tidak sembahyang tu kira-kiranya Islam lah tu. Islam. Kalau hak kafir apa nak pergi bakar rumah dia? Ini kira hak Islam. Lepas tu hak Islam ni tidak jelas dalam seramai-ramai orang. Takkan tak ada jemaah. Ni dia tak ada kecuali. Bagi orang yang mengatakan ancaman ini terikat dengan masjid, inilah dalil dia. Lepas tu pergi bakar rumah mereka sekali dengan mereka. Ini gilima lah ni. Nabi SAW tu kira-kiranya sekali jadi tu imam. Kalau dia tidak jadi tu imam, dia uzur kau, dia pergi perang kau, suruh orang lain jadi tu imam. Kalau tidak, dia jadi tu imam. Ni dia nak tinggal hak tu. Kerja dia hak biasa. Tugas dia sebagai imam tu dia nak tinggal. Lepas pada tu tinggal hak tu jemaah juga kita kata. Tinggal jemaah. Makna hak ni lebih besar lagi ni. Kerja besar lagi dia kira. Jadi dia bukan pergi seorang, beberapa orang. Jadi hak pergi beberapa orang ni tinggallah jemaahnya. Tak apa. Sebab apa? Hak ni besar lagi kerja dia. Ini menunjukkan kata dia sembahyang jemaah ni besar. Sembahyang jemaah ni di masjid ni besar. Bahkan wajib. Sebab itulah puak-puak ahli zahir kata sembahyang jemaah ni syarat untuk sah sembahyang. Syarat. Sebab ada air sembahyang, tak ada air sembahyang, tak ada air sembahyang, mana boleh sembahyang. Ni kalau sembahyang ni kalau tidak jemaah pun lagu tu juga. Jemaah tu syarat supaya dengan air sembahyang. Kalau tidak jemaah tak sah sembahyang. Itu mengikut dia. Imam Ahmad pula kata wajib jemaah. Tu orang-orang hak terima hak berat ni, hak alik berat ni. Itu
nak bakar rumah, padahal dia larang. Kita kata dalam hadis yang lain dia larang bakar orang, bakar, buat bazir lah, buat bazir barang-barang rumah ke apa ni, harta. Nabi SAW tak bagi idha'atil mal, mensia-siakan harta. Tiba-tiba dia kata nak bakar, maknanya berat benar lah, berat benar. Ini menunjukkan wajib lah, kata mereka. Seterusnya hadis yang ketiga tu lebih kurang tu juga, lebih kurang tu juga. Nak suruh anak-anak muda kumpulkan beberapa bekas kayu api, lepas tu aku pergi kepada satu golongan yang duduk semayah di rumah. Duduk semayah di rumah, bukan makna tak semayah. Mana? Ini lebih terang lagi. Hak tadi yang tidak mari semayah, boleh jadi tak mari dia tak semayah. Ni dalam riwayat ni dia sebut satu golongan yang bersemayah di rumah-rumah mereka. Semayah bukan maknanya Islam, jelas. Tak ada sebab untuk mereka tidak mari. Saja-saja aku nak pergi bakar rumah mereka sekali dengan mereka tu. Jadi perawi ni kata, perawi yang bawa daripada Yazid, namanya Yazid bin Yazid. Dia kata kepada Yazid, yang di perawi hak atas dia, Yazid bin Asam, wahai Aba Auf, jemaah kau hak Nabi SAW maksud tu kau semaya-maya lain hak girima ni. Dia kata, biar tulilah dua telinga aku, dia kata dia. Kalau aku tidak dengar Abu Hurairah menyebutkan daripada Rasulullah SAW, iaitu tentang dia tidak ada sebut jemaah kau atau tidak jemaah, dia tak ada sebut. Cuma dia kata lagu saat ni dia tak ada sebut jemaah kau tidak jemaah. Jangan pula kamu anggap hak jemaah tak ada sebut. Aku pun tak berani juga nak kata hak khusus jemaah tu, tetapi dia tak ada sebut lah, tak ada sebut. Gitu hak riwayat yang kedua, berat juga. Riwayat seterusnya yang keempat, Abdullah bin Mas'ud ini kata, hak dia kata ni kata-kata dia, tetapi dalam tu dia sebut sunnah Nabi, sunnah Nabi. Fa innahunna min sunanil huda, semaya 5 waktu tu, yakni dengan berjemaah lah, haitsu yunada, yakni di tempat dilaungkan azan untuk semaya-semaya itu. Mana tempat dilaungkan azan untuk semaya-semaya itu? Itu masjid lah kira-kiranya, ataupun tempat-tempat lain lah yang orang panggil melalui azan itu untuk pergi berjemaah. Kerana itu adalah jalan petunjuk yang di Nabi SAW. Dan Allah SWT telah menentukan untuk nabinya jalan petunjuk itu, jalan-jalan petunjuk itu. Dia kata kami dulu tak ada hak tak pergi masjid ni, hak tak pergi semaya ni, kecuali hak munafik terang nifak. Dia nampak-nampak lagi ni, kata dia ni, cerita kita hak dulu kan, kata dia, orang pergi letih uzur apa ni, pergi lagi masjid, pergi letak dalam soft tu lumayan lagi. Setiap orang ada masjid di rumah dia, kata dia. Setiap orang, wa ma minkum min ahadin illa walahu masjidun fi baitihi. Setiap orang ada masjid di rumah dia. Apa maksud ada masjid di rumah dia ni? Mana dia boleh sembahyang di rumah dia. Bukan di rumah ni mana dah kata suruh pergi sembahyang jemaah, suruh pergi sembahyang di luar rumah, pergi masjid ke apa. Jadi di rumah ni tak boleh sembahyang langsung lah ke? Tak, boleh juga di rumah ni. Tapi sembahyang sunat. Maksudnya itu makna walau masjidun fi baiti itu, supaya sunat. Dia tak sah juga rumah ni jadi kosong, tak buat ibadat kamu satu, tak sah juga lagu tu. Tetapi hak tu hak sunat. Kalau kamu bersemayam di rumah kamu dan kamu meninggalkan masjid kamu, yakni dalam hak semayam fardu, hak semayam hak 5 dia sebut tadi, berarti kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu. Dan kalau kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, jadi kafir kamu. Mana parok tu kalau kita pakai hak zahir dia. Walaupun ada ulama yang takwilkan dengan makna kamu sesat pun berat juga. Kafir berat lagi. Kalau sesat tu pun berat dah. Kalau mengikut zahir dia, kafir, jadi kafir. Sebab itulah mana setengah-setengah ulama seperti yang kita kata tadi, dia kata wajib. Buat ahli zahir siapa kata tak usah sembahyang kalau tidak jemaah.
Kalau tidak Jumaat tak sah semaya. Jadi kalau semaya pun semaya tak ada air semaya. Semaya tak ada air semaya. Lagu tu. Kalau kita anggap sah juga semaya tak ada air semaya, kafir. Hak ni pun kalau kita kata sah juga semaya ni kalau tidak Jumaat, kafir. Kut tu dia pergi kot tu. Dia pergi kot tu. Itu hadis yang keempat. Maknanya berat juga. Walaupun hadis yang keempat ni mengikut setengah-setengah ulamanya dipertikaikan dari segi sanadnya. Mana bagi mereka dhaif, tetapi bukan semuanya menganggap dhaif. Bukan semua menganggap dhaif. Seterusnya riwayat daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas, dia kata siapa dengar orang bal, mana tak ada sebarang keuzuran yang menegah dia daripada pergi sembahyang. Apa ni? Sahabat-sahabat pun tanya, gapo dia keuzuran itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata takut rima, takut gapolah. Kerana takut ataupun sakit. Kalau dia tidak pergi, tak ada uzur, saat ni tidak diterima sembahyang hak dia buat dah. Tak terima. Ni pun berat juga. Dah kalau tak terima makna tak sah. Dia kata tak sah. Tu yang kita kata dah. Kata dia syarat. Jemaah tu syarat. Ni dalil bagi mereka. Belakang. Ibnu Ummi Maktum. Seterusnya ada yang kelima. Buta dia tu, royak dia, saya ni buta, rumah saya jauh. Lepas tu tak ada orang yang nak pimpin saya. Ada pun makna tak sesuai lah. Boleh tak sesuai masa ke macam-macam lah, tak sesuai tu. Jadi boleh kau saya ni nak sembahyang di rumah. Kalau hak sembahyang sunat tu maklum dah boleh. Ni hak sembahyang fardu lah. Nabi SAW tanya, dengar kau tidak baik? Ada dengar? Tak boleh. Tak ada kelonggaran. Berat juga. Setara hak buta, apa kalau tak buta? Kira berat lah kau. Hadis seterusnya daripada Ibnu Maktum juga. Dia kata Madinah ni banyak binatang-binatang hak bisa, terutama malam-malam pula kan, binatang buas. Nabi SAW kata, dengar ke hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Kalau dengar kena mari juga. Kalau dengar kena mari juga ke mana-mana pun. Itulah beberapa hadis yang kita baca saat ni yang menunjukkan berat. Hak kita kata tadi lah, antaranya berat ni fardu ain, syarat, fardu kifayah. Fardu kifayah, fardu ain, syarat ataupun fardu kifayah. Lepas tu tiga ni hak pendapat tiga saat ni, inilah hadis-hadis dia. Di antaranya hadis-hadis dia pegang dengan ni. Golongan yang kedua yang mengatakan tidak setara tu. Dia pergi kepada sunat muakkadah ataupun mustahab sahaja. Tentu sekali mereka yang kata begitu, dia kena jawab hadis-hadis ni. Dia kena jawab lah. Tak boleh lah semata-mata tolak gitu, tak boleh. Dia kena bagi alasan juga balik dia. Imam Abu Daud pun bagi dah, dia wabak suku dah. Hak kemudian dibuat dah. Jadi di antara jawapan yang diberikan oleh orang yang mengatakan tidak syarat, tidak fardu ain, tidak fardu kifayah, dia kata gana. Dia kata salah satunya iaitu hak ni. Kalau kita perhati dalam hadis tadi kan, hadis hak nak pergi pakar rumah orang. Satu, Nabi SAW sendiri tinggal jemaah. Kalaulah jemaah ni hak kira sah ya jemaah. Kalaulah jemaah ni hak kira sah ya jemaah ni, hak boleh, tentu Nabi SAW tak tinggal. Itu dia. Tentu Nabi SAW tak tinggal. Ni dia tinggal ni dengan berapa orang nak pergi. Jadi hak jemaah tu hak dikira sebagai hak mesti kena tu jemaah hak mana? Kalau jemaah mula-mula Nabi tentu tak pergi. Nabi tentu tidak sembahyang. Dia pergi kan ni, dia nak tinggal ni, dia nak tinggal. Dia nak tinggal. Jadi kalau hak yang kedua tu makna bukan hak terikat. Jadi kalau hak yang ketiga, yang keempat, hak lain pun serupa tu jugalah. Maknanya tidaklah berat sangat terikat dengan yang pertama. Kalau maksudnya hak terikat tu hak jadi ancaman tadi, hak yang pertama, maka Nabi SAW pun tidak ikut juga yang pertama. Jadi kalau orang lain tidak ikut yang pertama, apa salahnya? Ini
tidak kata syarat yang pertama, tidak kata fardu ain yang pertama, tidak kata fardu kifayah yang pertama. Yang kedua pun boleh juga. Sebab apa? Tentu Nabi SAW sembahyang kemudian suku pula lah jemaah pokok dia tu. Walaupun kita kata sembahyang jemaah juga, tapi dia sembahyang suku lah. Mana jemaah yang kedua dikira? Kalau jemaah yang kedua dikira, jemaah yang ketiga apa beza? Jemaah yang keempat ataupun orang ni buat jemaah lain, apa beza? Jadi yang dikiranya berdasarkan waktu ke awal waktu ke berdasarkan apa? Berdasarkan tu iman, hak ratib, hak tetap. Kira hak mana? Jadi situ pun maknanya tidak ada jelas. Kalau kita perhati di sini, Nabi SAW nak tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini jawapan Ibn Battal. Dia kata kalau sembahyang jemaah tu fardu, tentulah sembahyang orang hak tak pergi sembahyang jemaah tu tak sah dah lah, tak boleh. Sebab apa? Dia kena terangkan ni, seli anda waktu bayan. Nabi SAW ada riwayat kan sebelum pada tu bahawa sesiapa yang tak mari sembahyang jemaah tak sah sembahyang dia, dosa dia. Sebelum pada tu dia riwayat kata kena pasti situ dulu. Kalau dia tak riwayat lagi, tiba-tiba dia nak hukum lagu tu, itu orang panggil ta'khirul ahkam an waqtil bayan. Yang ni kita melewatkan hukum cerita padahal masa siapa dah kita tak riwayat lagi. Jadi situ kata dia, itu jawapan yang kedua. Jawapan yang ketiga, ini kata Al-Baji dan lain-lain lagi. Dia kata di sini, maksud di sini dengan maksud zajr dan taghliz. Maksud di sini ialah zajr dan taghliz. Yang ni untuk menyatakan berat, teruk, tak molek sangat. Tidak pergi sembahyang jemaah ni. Sehingga Nabi SAW nak bertindak gitu. Seperti dalam Quran kan ada sebutkan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. So, siapa yang bunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah dalam neraka kekal buat selama-lamanya. Faham? Dalam neraka kekal buat selama-lamanya ni tidak bercanggah dengan hadis-hadis yang lain pula. Hadis-hadis yang lain maknanya mengatakan masuk syurga juga orang mukmin akhirnya. Ni kalau kekal dalam neraka, apa makna dalam Quran sebut? Bukan hadis, dalam Quran sebut. Mana kekal dalam neraka? Jadi bagaimana ulama-ulama kata? Ulama kata tidak kekal dalam neraka kalau dia beriman. Walaupun dia kena seksa, kena gini-gini pun dalam neraka, akhirnya masuk syurga juga. Tidak kekal dalam neraka. Lepas tu yang sebut kekal untuk apa? Untuk zajr dan taghliz. Yang untuk nak wayak tak molek sangat perbuatan itu. Dan hukumannya berat sangat. Hukumannya berat sangat. Bukan maksudnya kekal sungguh. Tidak. Sini pun bukan maksudnya tak sah. Tidak. Tetapi tak molek sangat. Itu dia kata. Apa ni? Pendapat yang ketiga. Yang keempat, ini tak sesuai dengan hadis Nabi SAW hak lain, iaitu Nabi SAW larang bakar orang. Orang hak bersalah, orang kafir pun dia tak boleh bakar. Susahkan orang Islam, macam mana dia nak suruh bakar? Itu dia bercanggah. Lepas tu dia bakar sengerti kau? Adakah berlaku dia pergi bakar semua sebuah rumah kau? Tak ada. Walaupun dia nak, dia kata dia nak. Dia nak. Dia nak pun tapi dia tidak buat semua. Jadi hak ni bakar, perbuatan bakar dia larang dalam hadis yang lain. Dan dia tidak bui. Dan dia kata hak ni khusus dengan Allah. Allah SWT saja yang menyeksa dengan api. Tiba-tiba hak ni kata dia nak pergi bakar. Tidak sesuai. Yang kelima, dia sapu lagi dekat-dekat dengan hak sana juga. Nak pergi bakar orang tu susah tak boleh. Bakar harta pun Nabi SAW tak boleh juga. Bakar harta dia larang juga. Maka mari pendapat yang kelima lagi, dia kata
Hak ni dia kata cerita hak dulu, satu pereka awal. Pereka awal. Sebab apa kalau kita tengok, kalau tidak bercanggah dengan hadis hak larang bakar tu, apa makna? Takkanlah larang dulu lepas tu baru boleh pula, takkanlah gitu. Hak benar samanya nak bakar, boleh bakar dulu, lepas tu baru tak boleh. Jelasnya hak tak boleh tu kemudian. Bila tak boleh bakar tu kemudian, maknanya hak ni pun tak boleh juga. Ni cerita ni kalau ada sebut bakar tu ada cerita dulu. Jadi boleh jadilah kata dia, kalau kita nak andaikan boleh jadi. Kalau kita nak kemah lagi, dia kata berdasarkan hadis tadi hak tak boleh bakar tu mana? Hak ni ke dia. Hak ni hak dulu. Hak dulu ni lain. Sebab tu dia ada hadis-hadis lain yang menunjukkan tidak wajib. Ada hadis-hadis lain yang menunjukkan tidak wajib. Dan hak ni sudah mansuh, kata dia sudah mansuh dah, hukum ni hukum dulu sudah mansuh. Yang keenam, Nabi SAW sebenarnya nak isyarat ni kepada sahabat-sahabat dia. Seperti dalam riwayat hak yang keberapa dia selepas tu lah, riwayat daripada Abu Hurairah juga. Riwayat ni hak mula-mula ni, riwayat Ibnu Mas'ud tadi, mana tak ada hak tak pergi sembahyang kecuali munafik, ya terang nifak. Situ ini menunjukkan Nabi SAW nak mengisyaratkan kepada orang hak tak mari itu munafik. Kepada sahabat-sahabat dia, sahabat-sahabat dia tak sebut secara terang, Nabi SAW ni kalau berkenaan dengan munafik ni dia beringat benar. Kalau dia sebut pun hanya sahabat-sahabat tertentu. Sahabat besar seperti Sayyidina Umar pun banyak tak tahu. Huzaifah di antaranya dia sebut. Itu pun kira-kiranya semua kah? Tidak jelas juga dia sebut semua. Tidak jelas juga. Dia tak boleh sebut. Sebab apa? Sebab takut-takut orang kata. Kalau bertindak lagilah bertindak. Takut-takut orang kata Muhammad ni dia bunuh sahabat-sahabat dia. Dia kalau orang tak serupa dengan dia, tak setuju dengan dia, dia bunuh. Ataupun dia fitnah lah, dia kata macam-macam lah. Sebab tu Nabi SAW tak bertindak, tak kata apa-apa. Kalau dia buat pun dengan cara isyarat gitu. Ini termasuk dalam isyarat Nabi SAW kepada orang munafik. Sebab itulah dalam hadis tadi kan, Nabi SAW tanya lepas mari subuh, orang tu mari kah? Tak. Orang tu mari kah? Asyahidun fulan, kata dia. Si fulan tu mari. Sahabat-sahabat kata tidak. Dia pun kata sembahyang ni paling berat kepada orang munafikin. Dia isyarat. Yang ni isyarat kepada orang tak mari tu orang munafik. Sebenarnya dia nak isyarat, maknanya kena beringatlah, bukan dalam perkara sembahyang saja, perkara lain pun kita kena beringat dengan dia tu, puak-puak kita ni. Isyarat. Sebab apa? Orang munafik ni dia berat nak terima hukum Islam semua sekali, dia berat. Jadi itu sebagai tanda kalau hak Islam betul di zaman Nabi SAW betul-betul buat sepenuhnya. Jadi hak munafik tu pun dia terpaksa buat juga, bukan dia tak buat langsung. Kalau tak buat orang nampak pula dia buat juga. Jadi nak tahu dia ni lagu mana, tengok tempat-tempat hak berat je lah. Tempat-tempat hak berat. Situlah Nabi SAW sini sebenarnya nak isyarat kepada sahabat-sahabat dia tentang orang-orang munafik supaya mereka beringat. Jadi puak-puak ni kalau nak kira pada bakar pun boleh sebenarnya. Tapi kalau kita buat gitu, orang kata lagu lain pula. Orang akan kata Muhammad ni sajalah dia buat alasan, dia kata dia munafik, sebenarnya tak belaga dengan dia buat alasan. Pula orang kata lagu tu. Jadi dia tak boleh buat sebab dia tak boleh bakar. Dia kata saja. Kalau nak kira pada bakar boleh bakar. Sebab ni puak-puak munafik. Itulah beberapa pendapat. Dan hak saat ni paling molek. Pada analah hak saat ni paling molek, paling sesuai. Pasal apa? Banyak dalil-dalil yang menunjukkan hak tu berkenaan dengan munafik. Nabi SAW nak isyarat kepada orang munafik di zaman dia. Di zaman dia. Bukan nak kata tak boleh. Kalau hak tak pergi sembahyang tu kan munafik selalu. Kita nak boleh hukum kita selalu? Tidak, tak boleh. Hak ni khusus dengan peristiwa di zaman Nabi SAW. Sebabnya ada banyak ketika lagi kita tengok dalam hadis ni, ada sahabat yang tak pergi sembahyang
ataupun pergi lewat tak ada jemaah, Nabi SAW tak kata dia munafik, tak kata gapo, tak hukum gapo pun. Bahkan Nabi SAW kata siapa dia nak sedekah ke dia ni mari seorang ni, siapa dia nak sedekah, sahabat kata saya, maya sekali dengan dia biar boleh pahala jemaah pula. Kalau tidak, tentu Nabi SAW tak kata lagu tu, marahlah, mesti dia marah. Tidak, dia tawarkan kepada sahabat lain, siapa dia nak semaya dengan dia ni, dia seorang, dia terlepas dah. Nak kira terlepas lah jemaah yang pertama terlepas. Nabi SAW kata siapa dia nak sedekah ke dia, maknanya kalaulah tidak sedekah, bukan dia semaya seorang, boleh juga. Cuma kalau sedekah, yang ni dengan semaya jemaah dengan dia, boleh lebih lagi pahala kepada dia. Itu maknanya ada jemaah yang kedua, bukan jemaah ni khusus dengan yang pertama, hak dia semaya dengan sahabat-sahabat dia tadi. Dan dia tak kata hak tu munafik, tak kata. Banyaklah hadis-hadis yang seumpama itu. Ini menunjukkan bahawa hak ni dalam cerita ni cerita berkenaan dengan munafik, bukan orang Islam. Ada orang Islam kita tak boleh nak tuduh. Tak boleh nak tuduh, tak boleh nak kata selalu, tak boleh. Itu di antara jawapanlah ataupun alasan bagi orang yang mengatakan tidak wajib ataupun tidak fardu. Baik, kita baca di sini. Hak kata wajib ke apa ni? Kama huwa mazhabu Ahmad, mengikut mazhab Ahmad memang wajib. Wa balagha Dawud, muka surat 129. Dawud wa ghairuhu min ashabiz zawahir, dan ahli zahir yang lain, lebih lagi pada orang lain, dia kata semaya Jumaat ni syarat, seperti kita kata tadi lah. Wa qala katsirun min al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wa huwa nass Syafi'i, dan kebanyakan ulama Hanafi, ramai daripada ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dan Maliki, dan ini juga nas Syafi'i, yakni Imam Syafi'i ada sebut ni, ada tulis ni, bahawa sembahyang Jumaat itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Wa qala al-baqun, orang-orang lain lagi kata wa innaha sunnatun muakkadatun, sunnat muakkad. Kadza fi Ibn Ruslan, dalam syarah Ibn Ruslan terhadap kitab Abu Daud ini, dia kata sunnah muakkad. Ramai lagi kata lagu tu. Dan Ibn al-Arabi kata indal aktsar, di sisi majoriti ataupun kebanyakan ulama, dia kata mustahab. Mustahab ni molek, boleh pahala banyak, molek lah. Molek gitu saja, molek. Tidak mana sunnatul muakkadah pun tidak, bawah lagi pada tu. Tetapi tentu molek lebih pada sembahyang seorang tu, waktu tentu waktu. Lepas tu dalam kitab Al-Anwarus Sati'ah, dia petik ni, kitab dia kata al-jama'ah sunnatun muakkadatun 'ala al-asahhi 'inda al-Hanafiyah. Sunnat muakkad mengikut hak asah, lebih kuat, lebih sahih dalam mazhab Hanafi. Waqila, dia kata ni, waqila ni maknanya dia sebut sebagai qaul yang dhaif lah, wajib. Dan syarat jemaah ni, syarat dalam Jumaat ini mengikut Hanafiyah lah. Dan sunnat muakkadah indar Rafi'i, yang mengikut Imam Rafi'i dalam mazhab Syafi'i, dia kata sunnat muakkadah. Wal asah indan Nawawi, mengikut Imam Nawawinya kata fardu kifayah, dia kata. Dan sunnat muakkadah di sisi majoriti ulama dalam mazhab Malik. Gitulah. Ada beberapa pendapat. Jadi hak sebut dengan kuat ke apa tu dengan maksud zajr, taghliz dan juga tahdid, itu termasuk dalam itu. Seterusnya hak riwayat Ibnu Mas'ud tadi, ini nak cerita hak munafik saja di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, hak tidak pergi sembahyang Jumaat. Lepas tu orang-orang hak ni sahabat-sahabat ni dipapah di antara dua orang buat pergi sembahyang. Maknanya begitu kuat. Sahabat-sahabat tu jaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma minkum min ahadin illa wa lahu masjidun fi baitihi.
Tidak ada di antara kamu sesiapa pun melainkan ada baginya masjid di rumahnya. Sinilah di antara dalil pegangan orang dalam mazhab Hanafi yang mengatakan ada masjid, orang panggil Masjidul Bait. Masjidul Bait, mengikut mazhab mereka dia ada orang panggil Masjidul Bait. Masjidul Bait ni lagu mana? Yang ni satu ruangan. Moleknya molek buat gitulah, kalau buat satu ruangan untuk semaya kita. Besar atau kecil tak kira lah, mengikut kemampuan masing-masing. Satu ruangan untuk semaya. Bagi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, orang perempuan Masjidul Bait, kalau bulan puasa dia iktikaf situ lebih baik daripada pergi masjid besar. Iktikaf dalam Masjidul Bait dia, itu lebih baik daripada pergi masjid besar. Dan Masjidul Bait itu maksudnya di rumah dia lah, bukan di luar rumah, suku dalam rumah. Itu Masjidul Bait. Walaupun di sini mengikut kebanyakan ulamanya, hak dia kata-kata Ibnu Mas'ud di sini maksudnya sembahyang sunat. Sembahyang sunat sini ni tak ada kena-mengena dengan sembahyang fardu. Sebab jelas selepas tu dia sebut kalau sembahyang di rumah kamu, tadi dia kata dah boleh sembahyang di rumah. Jadi kalau sembahyang di rumah kamu tinggal masjid, ni maksudnya sembahyang fardu. Berarti kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, dan kalau kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, nescaya kamu jadi kafir. Nescaya kamu jadi kafir. Jadi bagi ulama yang mengatakan hadis ini dhaif, tak jadi masalah dah, dia tidak faham dah ni tak faham dah. Tapi bagi hak mengatakan dia ni kalau sekurang-kurangnya hasan pun, macam mana dia sampai jadi kafir? Mana tinggal semaya Jumaat ni sampai jadi kafir ni lagu mana? Dan kira-kiranya Ibnu Mas'ud kata ni, dia kata bila? Dia kata ke dia ni, kalau kita kata hak semaya jemaah tu fardu tu sudah masuk, macam mana Ibnu Mas'ud kata lagi? Ni kata ke dia ni. Kalau dia kata ni dia peringkat permulaan. Hak jelasnya dia sebut ni kemudian sebab apa? Dia nak kata kami duduk nampak lagi puak-puak kami dulu. Pergi ke masjid di Papua. Ni mana cerita kemudian? Lepas tu tak ada hak tak pergi masjid kecuali puak-puak munafik dulu. Mana hak cerita dulu tu lepas dah. Ni hak cerita kemudian. Inilah menjadi pegangan juga kepada orang yang mengatakan sembahyang Jumaat tu wajib. Sebab apa Ibnu Mas'ud kata tinggal sunnah kamu jadi kafir. Berat tu. Tetapi ulama-ulama macam Khattabi, dia kata maknanya yu'addikum ilal kufri, boleh membawa kamu kepada kekufuran. Ini makna kafartum ni. Apa ni? Supaya dalam hadis disebutkan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Maki hamun seseorang muslim tu adalah fasik. Dan memerangi wa qitaluhu, memerangi orang Islam itu adalah kekufuran. Kekufuran. Jadi kafir kau memerangi. Sedangkan dalam ayat Quran dia sebut, Allah SWT berfirman dalam Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau dua orang golongan mukmin perang, dia sebut mukmin lagi. Mana perang tu tidak jadi kafir. Sedangkan dalam hadis ni kata jadi kafir. Lagu mana? Kita kena takwil lah. Sebab tu dah ulama-ulama takwil tu. Jadi kafir selalu ke semata-mata perang? Kalau semata-mata perang tu jadi kafir, lagu mana dalam Quran tu kata orang mukmin perang? Sebab tu dia kena takwil. Mana boleh membawa kepada kafir, boleh membawa kepada kufur, yang meninggalkan sunnah Nabi. Memanglah kalau kita meninggalkan sunnah Nabi dengan kita menganggap remeh, kecil, memandang hina kepada dia, memang jadi kafir. Walaupun benda tu sunat pun, tidak nanti hak fardu, tidak nanti kita semaya fardu, semaya sunat, dapat sunat qomo dah. Kita kata dapat sunat je, kita pandang lekeh kau sunat, tak boleh jadi kafir. Bukan kerana sunat tu sunat kita menafikan sunat dia tu, kita tidak, kita kata dia tu fardu, kita kata dia sunat asalnya fardu. Tidak kerana tu, kerana kita pandang lekeh, kita mengecil-ngecilkannya. Tak boleh.
Jadi walaupun sunnah tu yang boleh jadi keliru, setengah ulama kata gini, setengah ulama kata gini, khilaf kan, kita kata macam janggut kita kata. Ada ulama yang kata bukan masuk dalam sunnah tasyri'i kau gitu gini, tak apalah masalah khilaf tu, tapi kita nak memandang lekeh, memandang lekeh, dan kita maksudkan hak Nabi tu maknanya gapo dia, gitu. Kalau begitu boleh jadi rusak akidah. Kalau memandang lekeh hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang-panjang dia ni berjanggut kan dah. Kepala tu jenis tubuh rambut juga. Ya ada juga cukur. Ada juga dalam hadis sebut walaupun 3 kali, tapi janggut tak ada. Tak ada satu pun hadis sebut dia pernah cukur janggut. Tak ada. Kuat juga tu, kena kira tu. Sekurang-kurang tunjuk sekali, sebab kecil pula cacat kau, dan kita kata menunjukkan harus. Tunjuk sekali kau cukur, dah tak ada. Jadi kita pandai lekeh, mengelirukan. Itu tak boleh. Orang Islam tak boleh buat lagu tu. Tak boleh pandai lekeh sehingga jadi orang nampak kita menuju ke situ. Tapi kalau kita pelekeh janggut dia, janggut orang tu khusus, itu lain cerita. Tapi kalau semata-mata janggut tu secara umum sehingga mengelirukan, itu tak patut. Boleh merosakkan akidah. Itu setara benda khilaf. Kalau hak semaya rawatib ke apa tu, itu tak khilaf. Hak tu tak khilaf. Kalau kita pandai lekeh hak tu, pandai kecil, mudah-mudah, tak boleh. Memang dia jadi rusak akidah. Jadi kafir semua kena ngocak semula. Tidak nanti menafikan hak fardu, hak sunat pun. Tidak nanti hak sunat. Kalau hak harus pun kita main-main. Hak ni boleh, hak ni tak boleh, halal makan, hak ni haram makan. Kita buat dengan ni hukum. Hak ni halal, hak ni haram. Orang ni kata halal, orang ni kata haram. Mana kita pandai lekeh hukum Islam tu. Rosak juga, kafir juga. Ketetapan tu. Bukan kita kata tukar hak asalnya apa nama ni kita haram, kita kata harus. Dak, kita tak tukar. Hak harus tu kita pandai lekeh. Kita tak main-main. Tak boleh. Usah kau hak sunat, hak fardu, tak boleh. Ini kamu jadi kafir. Jadi masalah hak sunnah Nabi SAW ni, hak sunnah ni, hak dia bawa ni bukan maknanya hak fardu saja. Hak fardu saja, hak kita panggil, kita kemudian dalam istilah kemudian dia panggil sunat kau, ataupun hak haram kau. Nabi SAW kata haram, sunnah dia, dalam sunnah dia haram benda tu, sunnah juga lah panggil. Jadi kita tinggalkan sunnah, tak herahkan sunnah tu, boleh jadi kafir. Setengah-setengah tu kalau tinggalkan sunnah kafir selalu lah. Setengah-setengah tu tidak. Ada keadaan perincian dia lah. Maknanya apa perkara pun kalau bab sunnah ni kena berhati-hati, kena beringat. Jangan kita buat mudah-mudah, jangan main-main. Seterusnya maknanya kalau dari segi tinggal tu, kalau bunyi ba. Jadi kalau bunyi ba, kalau tak bunyi ba tak wajib kah? Kalau tak bunyi ba, falam yamna'hu min ittiba'ihi 'udhrun. Jadi hak mengikut kata dengar ni, orang ba ni mengikut hak kebiasaan lah. Sebabnya apabila dia dengar tu dia akan kira-kiranya hak biasa ni. Tapi makna tidak semesti kalau dia tidak dengar tu makna tidak wajib. Bagi orang yang mengatakan wajib lah, ataupun dia tidak dapat hak sunat tadi tu, ataupun kita kata lepas fardu kifayah. Kalau orang kata fardu kifayah tu kalau dia tak dengar, dia pergi pun tak lepas juga fardu kifayah. Apakah gitu? Tidak, lepas patutlah. Mana sebut kata dengar tu mengikut hak kebiasaan lah. Hak sepatutnya dah dengar tu kena pergi lah. Kalau tak dengar pun pergi juga. Satu mana. Yang kedua mana kalau dengar ni sejauh suara tu boleh sapa, suara biasa, tidak kira speaker, suara biasa, maka hukumnya sepat adil lah. Hukumnya sepat adil. Bagi orang yang mengatakan wajib tu jadi wajib lah, fardu kifayah lah atas dia tu, hak mana dalam kawasan tu gitu.
Jadi dalam hadis ni dia sebut kalau tak ada apa-apa ketakutan ataupun penyakit ataupun apa-apa lagi, tak diterima sembahyang dia. Apa makna tak terima sembahyang? Kalau tak terima sembahyang beratlah. Jadi orang yang mengatakan wajib ke apa syarat ke apa, dia pegang zahir itulah. Tetapi ulama yang mengatakan tak terima sembahyang di sini, bukan tak terima sembahyang, tak terima dengan arti qabulan kamilan, tak terima sebagai sembahyang yang sempurna. Bukan tak terima langsung, bukan tak terima langsung, terima juga, yakni qabul ijza' ataupun qabul tajzi'ah itu ada. Qabul ithabah itu tidak ada. Qabul ithabah, yakni pahala terima seperti mana Tuhan terima pahala sembahyang orang sembahyang jemaah tu, beri pahala banyak lagu tu. Terima lagu tu dengan beri pahala banyak, dia sembahyang jemaah tidak dapat. Sembahyang sah, bahkan dia kena sembahyang juga. Tak boleh kita kata kalau kita buat kesimpulan daripada ni dah kita tak ada sembahyang jemaah, kita malah pergi sembahyang jemaah, kalau kita sembahyang pun Tuhan tak terima, tak sah juga. Jadi baik tak sah sembahyang, tak boleh, tak boleh buat kesimpulan gitu. Sembahyang tu kena juga, wajib juga atas dia. Cuma hak kata tak terima dengan sempurna. Maksud tak terima dengan sempurna tu tidak diberikan pahala kepada dia seperti mana Allah SWT beri kepada hak sembahyang jemaah tu. Gitu. Imam Nawawi kata berhubung dengan sesiapa hadis, sesiapa yang pergi berjumpa dengan tukang tenung dan ahli nujum dan sebagainya pergi tu, hadis tu dia kata tak terima sembahyang dia 40 hari. Adakah dalam hadis tu? Maksud terima ni Imam Nawawi kata Allah thawaba lahu fiha, yang ni tak ada pahala sembahyang dia tu, tak ada pahala sembahyang dia. Wa in kanat mujzi'ah, walaupun sembahyang dia tu kira sah fi suqutil fardhi anhu, dari segi menggugurkan kefarduan ke atas dia tu, seperti sembahyang dalam rumah yang dirampas lah, rumah hak haram, memang hak fardu atas dia tu lepas, tetapi pahala tak boleh. Itu Imam Nawawi kata gitu, serupa juga di sini. Jadi pahala tu tak boleh langsung kah? Tak boleh langsung kah pahala sembahyang? Jadi semata-mata melepaskan tanggungjawab dia gitu saja kah? Itu khilaf ulama pula. Ada yang mengatakan memang tak boleh pahala langsung, ada yang mengatakan boleh. Anda pun berpendapat boleh juga. Sebab apa? Dalam hadis akan datang kita jumpa sesiapa yang sembahyang seorang dia boleh satu pahala. Bolehkah satu? Boleh juga. Cuma hak ni sembahyang boleh 27 atau 25, lebih lah, tentu lebih. Tapi hak ni tidak saja, tidak saja sembahyang seorang, boleh juga sah. Lepas tu Ibnu Ummi Maktum ni dia dharirul basar, buta. Nabi SAW suruh pergi juga, tak ada kelonggaran kepada dia tu. Jadi hak ni apa jawapan bagi ulama yang mengatakan tidak wajib? Ni hak buta ni pun tak boleh. Ni di awal Islam, pada ketika mula-mula, sembahyang itu difardukan, memang lagu tu. Lepas tu apabila hak hukum hak kelonggaran tu mari, dengan sendirinya hak ni pun mansukh, sudah mansukh. Jadi tinggal hak longgar boleh. Satu. Yang keduanya, ini khusus untuk dia, khusus untuk dia. Ni hukum ni khusus untuk dia. Sebab apa? Kalau kita kira dalam hak lain-lain, hadis-hadis yang lain banyak kan, dia kecualikan orang yang uzur. Hak ni termasuk dalam uzur dah ni. Dia ni siapa tak boleh gitu semua lah. Ini kira khusus dengan dia. Sebab apa? Adalah sesuatu yang kelebihan yang Nabi SAW tahu Allah SWT nak bagi kepada dia dengan cara dia tu pergi gitu. Itu di antara jawapan ulama lah. Dia kata au yakunu khassatan bihi fa innaha waqi'atu 'am aw waqi'atu 'ain fala ta'um. Ni khusus dengan dia. Ini adalah peristiwa khusus yang tidak boleh diumumkan ataupun tidak merangkumi orang lain, tak termasuk orang lain, khusus dengan dia. Nabi SAW nak bagi kelebihan kepada dia lah, pasal ada sesuatu pada dia, ada sesuatu yang khusus dengan dia.
Gitulah jawabnya. Lepas pada tu hadis kelebihan semaya jemaah. Kelebihan semaya jemaah, bila kata kelebihan, hak tidak jemaah ni bukan tak ada langsung, ada juga, cuma tidak lebih. Sebab kita kata hak ni lebih comel daripada hak ni. Apakah hak ni makna hudah? Tak, hak ni comel juga tapi tidak secomel hak ni. Maknanya tidak kata menafikan comel tu langsung tak ada. Tak. Apabila kata lebih ni, comel tu ada tetapi tidak lebih comel daripada hak ni. Hak ni lebih comel daripada hak ni. Hak ni tidak bermakna hudah, comel juga tetapi tidak lebih comel daripada hak ni. Itu makna apabila kata lebih tu. Jadi bagi orang yang mengatakan Nabi SAW nak bakar rumah tadi tu, orang munafik. Ni dia pegang cerita ni, cerita munafik ni, bukan orang Islam, bukan menunjukkan semaya kalau tidak Jumaat tak sah. Nabi SAW yang kata begitu ni sebab dia kata semaya yang paling berat kepada orang munafik iaitu semaya ni. Ini menunjukkan dia maksudkan orang munafik tu, bukan orang Islam, bukan orang Islam. Dia nak isyarat, nak bagi peringatan kepada sahabat-sahabat dia. Walau bagaimanapun semaya Jumaat dia tetap lebih. Sehingga Nabi SAW kata kalau tahulah kelebihan semaya subuh apa ni, mari ngakak mari. Sah yang pertama tu sah malaikat. Kalau tak tahu kelebihan dia tu mesti mari, belum-belum mari, cepat mari. Lepas tu dia kata semaya seseorang dengan seseorang yang lain azkar, lebih suci, lebih baik. Lebih baik, lebih baik. Pak ni baik juga. Tidak kata tidak baik langsung. Tidak, baik juga, cuma hak ni lebih baik daripada dia semaya seorang. Dia kata semaya seorang boleh. Mana semaya seorang boleh? Kalau dia kata semaya seseorang itu dengan seseorang yang lain, hak tu saja hak jadi. Semaya seorang tak boleh. Ni tidak, dia kata azkar, lebih afdal daripada semaya dia seorang diri. Mana semaya diri seorang diri pun boleh juga, cuma tidak azkar, tidak afdal. Tidak afdal. Mana tidak afdal tu tak ada langsung kah fadilah tu? Tak ada langsung kah? Tidak juga. Sebab kita kata comel lah, si A dengan si B. Si B ni lebih comel daripada si A. Kita kata, apakah ini bermakna si A ni tidak comel langsung? Tak, dia comel juga, cuma nak pandai dua ni. Hak ni lebih comel. Kita tak boleh buat kesimpulan apabila kita kata si B ni lebih comel daripada si A, mana si A tu huduh. Tak, tidak lagu tu. Tidak huduh. Supaya juga di sini. Kalau seseorang itu semaya dengan dua orang, tiga lah dengan dia, lebih baik lagi daripada dia semaya dengan satu orang. Kau ramah tu, kau lebih Allah SWT suka. Allah SWT lebih suka. Suka juga, lebih suka situ. Jadi kalau semaya seorang tak suka lah, suka juga. Cuma hak ni dia lebih suka. Hak ni lebih suka. Ini menunjukkan bahawa masalah kelebihan sahaja, bukan masalah tak sah kau. Jadi dosa kau tak boleh kau, tak ada, tidak masalah tu. Lepas tu masalah sembahyang Isya dalam jemaah supaya dengan ibadat sepanjang setengah malam. Sesiapa yang sembahyang Isya dengan fajar dalam jemaah seperti sembahyang ibadat sepanjang malam. Jadi hak mana di sini dia ambil tidak fardu, tidak ini, dia seperti semaya separuh malam. Separuh malam semaya tu semaya ke dia? Semaya sunat. Pas semaya sunat tu, semaya sunat tu fardu kah? Sunat lah. Sunat lah. Jadi serupa juga di sini. Sesiapa yang semaya Isyak dalam jemaah tu serupa dengan semaya ni dari segi kelebihan. Semaya sunat tu kan wajib kah semaya sunat? Tidak wajib. Ada kelebihan dia semaya sunat. Jadi kalau semaya Isyak dengan jemaah ni sebentar kah? Serupa dengan kita ibadat ni pukul 6 katakanlah sampai ke pukul 12 malam ibadat hak sunat hak lain kan dapat kelebihan dia tu. Kelebihan yang seumpama itu kalau kita buat hak sunat sepanjang tu lama gitu pun. Kalau kita sembahyang jemaah Isya ni boleh pahala sepanjang tu. Tapi dia buat banding seperti sembahyang separuh malam ataupun sepanjang malam. Sembahyang ke dia tu hak separuh malam ataupun sepanjang malam sembahyang ke dia? Sembahyang sunat. Dan dia banding dengan hak sunat,
maknanya hak ni masalah kelebihan sajalah, bukan masalah hak fardu, bukan masalah asas, masalah sunat. Situlah ya ulama ni kata sembahyang seorang pun sah juga, boleh juga tu, sebab dia banding dengan hak sembahyang sunat. Apabila banding dengan sembahyang sunat ni hak boleh pahala kepada kita, bukan sunat tu sendiri wajib dah. Pahala dia tu lebih. Serupa juga kalau sembahyang Isyak dengan Fajar, makna dua tu serupa dengan sepanjang malam. Gitulah. Lepas tu sekat itulah wallahu a'lam.